Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak mengajar subtopik 4.3 tajuk lemak dan kesannya kepada kesihatan. Jadi saya akan terangkan apa itu lemak. Lemak ialah kumpulan sebatian organik yang terdiri pada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak juga merupakan ester kompleks yang terhasil daripada alkohol iaitu gliserol dan asid organik iaitu asid lemak. Lemak juga merupakan satu jenis sumber tenaga. Kita akan lihat yang berikut dia adalah jenis lemak. Jadi lemak boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu lemak tepu dan lemak tepu. Sekarang saya akan terangkan apa dia perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Pertama, kita bezakan dari segi sumber. Lemak tepu berasal daripada sumber haiwan, manakala lemak tak tepu berasal daripada sumber tumbuhan. Jadi sebagai contoh sumber haiwan, ayam. Pada ayam kamu boleh nampak rupa bentuk lemak ayam yang berwarna kuning krim, krim yang berkeadaan lembut di bahagian otot ataupun bahagian daging ayam tu. Lemak lembu. Itu di antara contoh lemak tepu. Contoh lain, mentega, keju. Manakala sumber lemak tak tepu dia berasal daripada tumbuhan. Jadi kalau awak lihat contoh lemak tak tepu adalah minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung. Jadi kalau awak lihat itu merupakan contoh-contoh yang melibatkan lemak tak tepu. Perbezaan dia yang kedua adalah dari segi takat lebur dia. Lemak tepu takat lebur dia tinggi, manakala lemak tak tepu takat lebur dia rendah. Takat lebur ni berkaitan dengan keadaan fizikalnya lah. Lemak tepu keadaan fizikalnya adalah berkeadaan pepejal pada suhu bilik. Manakala lemak tak tepu dia berkeadaan cecair pada suhu bilik. Bila lemak tepu keadaan dia pepejal, bermaksud kamu nak leburkan dia ataupun nak cairkan dia, kamu kena panas. Jadi bila kamu kena panas, bermaksud bahan tadi mempunyai takat lebur yang tinggi. Manakala lemak tak tepu, keadaan dia adalah berkeadaan cecair pada suhu bilik. Bermaksud dia tidak memerlukan haba yang banyak untuk meleburkannya. Sebab dah keadaan dia memang berkeadaan cecair pada suhu bilik. Ciri yang ketiga adalah dari segi kandungan kolesterol. Lemak tepu kandungan kolesterol tinggi, manakala lemak tak tepu kandungan kolesterol dia rendah. Bermaksud dari segi kesihatan, lemak tepu adalah membawa mudarat pada badan kita ataupun mendatangkan keburukan pada kesihatan sekiranya kita ambil berlebihan. Yang berikut kita akan lihat apa dia kegunaan lemak. Satu daripada kegunaan lemak adalah sebagai sumber tenaga. Maknanya sekiranya badan tidak mendapat bekalan karbohidrat yang mencukupi, maknanya badan boleh mengambil sumber lemak daripada apa yang kamu makan untuk membekalkan tenaga. Tetapi dia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. Bukan bermaksud kamu perlu ambil lemak yang banyak. Sebab kita punya sumber tenaga yang utama adalah daripada sumber karbohidrat. Kegunaan lemak yang kedua di sini adalah untuk melindungi badan daripada kesejukan. Jadi kalau awak lihat macam mana dia boleh melindungi badan daripada kesejukan. Maknanya kalau awak lihat lapisan lemak dia berada di bawah lapisan kulit kita. Jadi lapisan lemak ini akan menghalang kehilangan haba daripada badan. Bermaksud dia akan boleh mengekalkan suhu badan kita pada suhu 37 walaupun di persekitaran kita suhunya adalah rendah. Kegunaan lemak yang keempat, dia boleh membantu melarutkan vitamin larut lemak iaitu vitamin A, D, E dan K. Yang berikutnya kita akan lihat apakah dia kesan
memakan makanan berlemak. Bermaksudnya kat sini apakah dia kesan negatif ya yang kita akan alami sekiranya kita mengambil makanan yang tinggi kandungan lemak, terutamanya lemak tepung ya. Jadi penyakit yang berkaitan dengan pengambilan lemak tepung, yang pertama adalah penyakit kardiovaskular. Jadi penyakit kardiovaskular ni maknanya penyakit yang berkaitan dengan masalah jantung ya. Jadi di antara penyakit yang boleh menyumbangkan masalah penyakit jantung adalah atherosclerosis. Atherosclerosis ni adalah satu keadaan yang mana saluran darah kita, iaitu arteri ya, saluran darah kita arteri, okey, dia menjadi semakin kecil, iaitu maknanya saluran darah ni bila kita kerat, bahagian dalam tu saluran tu kita panggil lumen ya. Jadi lumen ni akan menjadi semakin kecil disebabkan oleh endapan kolesterol pada dinding arteri ya. Jadi bila kolesterol tadi terendap pada dinding arteri, dia akan menyebabkan lumen tadi akan menjadi semakin kecil. Jadi bila lumen menjadi kecil, dia akan menyebabkan aliran darah tadi akan terhalang ataupun darah tidak mengalir dengan lancar. Okey. Jadi bila nak membolehkan darah tadi dialirkan, maka di situ dia akan memerlukan tekanan yang sangat tinggi bagi mengepam darah tadi ya. Mengepam darah tadi ke jantung. Sebab tu di sini awak nampak dia ada berkaitan dengan tekanan darah tinggi juga. Okey, kalau awak lihat pada gambar rajah ini, yang ini adalah keadaan di mana kamu perhatikan tangan tadi ya, jari tadi menjadi kebiruan pada bahagian kuku dan bahagian jari tadi menjadi kehitaman. Di situ adalah keadaan di mana sel-sel itu telah mati ya. Kenapa sel-sel tadi mati? Disebabkan darah tadi tidak mengalir ke bahagian tersebut. Jadi bila kamu faham, darah bila dialirkan dia membawa oksigen. Oksigen itu diperlukan untuk sel-sel yang ada dalam badan kita. Jadi bila sel tak mendapat oksigen, dia akan mati. Sebab tu kamu perhatikan keadaan tangan tadi tu dia bertukar menjadi kehitaman jari tadi bertukar menjadi kehitaman dan kuku tadi menjadi macam kehitaman dan kebiruan tu Okey, masalah yang kedua adalah masalah kegemukan atau obesiti ya. Okey, jadi maknanya apabila seseorang itu mengalami masalah obesiti, dia juga akan mengalami masalah kesihatan yang lain ya, seperti dia boleh mengalami masalah diabetes ya, iaitu kencing manis, boleh mengalami masalah jantung, boleh mengalami masalah tekanan darah tinggi. Jadi kalau perhatikan kat sini banyaklah kesan negatif yang kita akan alami sekiranya kita mengamalkan pemakanan yang tinggi kandungan lemak, terutamanya lemak tepung.